dapat analogi yang Prof kata tadi, ayam, anak ayam tu kalau nampak elang dia akan lari, ibu bapa dia akan lindungi. Tapi satu sudut lain lah, mungkin ini pesan daripada pengajaran orang dulu-dulu mungkin berbeza agaknya. Kalau kita tahu kat sekolah kita kena otak, sebabkan tak siap homework sampai rumah kita beritahu kat ayah kita ditambah lagi. Tapi berbeza dengan hari ini. Boleh sedikitlah mungkin ada panduan. Okey, so terima kasih Tuan Roslan. Saya setuju tu. Sebab tu dia perubahan zaman, psychological, budaya, values, pendidikan, globalisasi pada hari ini merubah banyak kemahiran keibubapaan tu, ya. Macam bapa saya dulu dia bagi tahu pada saya, Tok Wan saya tu garang. Kalau bapa saya buat salah, dia pukul sampai berberak, sampai berdarah. Nenek saya pukul kunyit, kan? Tapi bapa saya jadi orang, jadi tok siak, jadi tok imam, kan? Baik. Tapi zaman sekarang kita tak boleh praktis apa yang Tok Wan saya buat dan apa yang bapa saya buat kalau kaedah yang garang tu kepada anak-anak kita, ya. Kalau kita buat juga, paling kita akan anak kita akan telefon dia terang, kan. Maka kita akan dicas sebagai bendera anak, dan kemudiannya polis akan datang, and dia akan masuk dalam Facebook, dia akan masuk ke dalam WhatsApp sebagainya. Maksudnya parenting tu telah berubah. Dan sekarang ni kita tak tahu apa punca yang sangat spesifik, kerana kajian-kajian perlu dijalankan dengan lebih lanjut. Remaja hari ini terlalu agak rapuh sedikit, dan kerapuhan tu bukan saja peringkat remaja dalam pandangan saya, termasuk golongan ibu-ibu, bapa-bapa, pekerja-pekerja, termasuk remaja. Jiwa mereka agak tak berapa kuat di segi ketahanan, dan punca ni pendapat saya ialah kerana awal kanak-kanak dan remaja yang tak berundukan. Dan ini adalah puncanya kita kena kuatkan psychological waktu itu, ya. Jadi maksudnya Tuan Roslan, kaedah pendidikan yang zaman datuk nenek kita dulu tak sesuai lagi pada zaman ni. Sebab tu saya percaya zaman ni kita kena balik kepada kasih sayang, kepada love, ya. Kita kena penuh dengan kebijaksanaan, kecerdikan. Orang dulu dia pukul anak dia, dia pukul anak dia duduk di rumah juga, ya. Orang sekarang pukul anak, petang dah lari. Jadi trend tu dah berbeza, Okey, so kita dah tip yang pertama, itu kita kena memahami fungsi kekeluargaan. Jadi tip yang kedua tu, individu yang ada masalah mental dalam keluarga ini, dia kena memahami masalah mental dia sendiri. Ya, contohnya kalau individu tu ada masalah OCD. OCD ni obsessive compulsive disorder, dia sangat teliti, sangat teratur, mementingkan simetri. Dia tak boleh melihat benda yang tak tersusun dan sebagainya, ya. Jadi kalau dan dia ada satu desakan dan pemikiran untuk kemas, pastikan sama, bersih, cuci, kan. Dan dia kena laku dengan perbuatan dia. Kalau tak laku dengan perbuatan itu, dia resah, gelisah, dia rasa nak marah, dia tertekan, dia tak boleh tok diam. Jadi dia kena buat juga. Itu dia vacuum rumah tengah malam, dia tengok sawang-sawang tu dia akan bersihkan sampai badan dia letih. Dan kalau benda tu kotor, dia akan bawa cadar dia sendiri. Dia tak nak share bilik air dengan orang lain. So cawan pinggan dibasuh berkali-kali dan disusun dengan bentuk, warna, color yang sama dan sebagainya. Dan dia akan cepat marah kalau melihat kesepahan. Maksudnya mungkin mak dan ayah ni ada ciri OCD. Okey, bila dia ada itu, jadi apa dia buat? Maka dia akan pastikan selalunya anak-anak dia mengikuti apa kehendak pemikiran yang OCD tu. Jadi bila anak dia balik, buka kasut sekolah, dia kata buka soket betul-betul, lipat, letak dalam kasut kemas-kemas, susun kasut. Kalau tak dia marah. Kalau barang sepah dia mencuri, ini kenapa sepah, sapu bersih, ini tak sama color. Lepas tu kalau basuh pinggan pula, susun bagi sama-sama. Dan jika katil pula tarik bagi tegang-tegang sama-sama. Dia buat hari-hari dengan tekanan, memberi tekanan pada anak.
Dan tekanan yang paling kuat tu dia bukan pukul. Tekanan banyak tu ialah tekanan emosi, kata-kata, tekanan perasaan tu. Jadi lama-lama akhirnya tanpa dia sedar, anak dia akan dapat OCD. Anak dia dapat OCD sama macam dia. Inilah cara OCD diturunkan, iaitu melalui pemikiran, melalui kata-kata, melalui perbuatan, melalui ketegasan kita. Sebab tu saya pergi satu kursus dulu, saya buat di Pahang untuk kaunselor. Saya ingat lagi ada satu kaunselor tu jumpa saya. Dia kata, Prof, bila Prof ada cerita ini tentang OCD, tentang ni saya baru faham. Dan sekarang ni saya baru sedar. Saya memang marah anak saya susun kasut, kemas, buat dan sebagainya. Sekarang ni saya baru sedar, anak saya ada OCD sama macam saya. Dan anak saya tu lelaki, umur baru 12 tahun. Okay, kita nampak so macam mana OCD diwariskan kepada ahli keluarga melalui kita yang sangat tegas dan rigid, kita turunkan kepada ahli keluarga kita. Sebab tu kalau teknik paling mudah, secara contohnya, jika dia sedar saya ada OCD, maka saya tak boleh lihat barang bersepah, anak saya main-mainan banyak dan sebagainya. Tapi saya faham budak-budak dia memang kerja dia menyepahkan barang. Dia memang main sepah, itu memang kreativiti. Dia conteng color itu tinggal sini kan. Jadi itu adalah zaman dia. Biar dia bersepah, biar dia main. Jadi kalau saya rasa tak selesa, saya duduk, okey, Amin, Ina, mari tolong mama kemaskan barang sama-sama. Dia kemas barang sama-sama, ya. Lepas tu sepah lagi. Okey, dia biar, okey, mari kemas barang sama-sama. Masa kemas tu air mata dia menitik, tapi dia kawal sebab dia tak nak kemarahan dia, ketegasan itu menyebabkan anak dia dapat OCD. Sebab itu zaman dia. Ya, begitu juga dengan individu yang ada masalah anxiety, ya. Mak yang ada masalah anxiety ni ataupun kebimbangan melampau ni, dia suka fikir benda-benda silam, benda-benda yang menakutkan, kemudian tangan dia pun shaking, jantung dia pun berdebar-debar, lepas tu nafas dia boleh sesak. Dan orang anxiety ni dia takut mati. Berbeza dengan orang depression. Orang depression, kemurungan ni, dia nak mati sangat-sangat. Sampai makan ubat banyak-banyak, teringin nak mati. So kalau tak tahan, dia pergi pada pembunuhan diri. Orang anxiety ni, dia takut mati. Dengar cerita kematian kawan saya anxiety, dia engineer, dia nampak van jenazah lalu badan dia meletak. Hanya mematikan van ijazah, kerana orang anxiety ni biasanya trigger kepada kematian. Jadi jika ibu, ayah, abang yang ada anxiety, maka apa yang dia buat selalunya, dia akan beritahu pada anak dia. Dia kata, mak takutnya nanti apa berlaku, mati, ini risaunya, ini apa nak berlaku ni, lepas ni pula apa pula orang kata, apa pula orang berlaku, apa nak jadi risau ini. Jadi dia ceritakan tu pada siapa? Yang paling mudah. Dia ceritakan pada anak dia, perempuan dia, mungkin rapat dengan dia, cerita pada kakak dia, abang dia. Dan benda tu bukan berlaku 1 hari 2 hari, dia berlaku berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Dan akhirnya tanpa dia sedar dan tak sedar, anak dia akan dapat anxiety sama macam dia. Untuk ketakutan, kebimbangan, tangan menggeletar, shaking, dada berdebar-debar, dan boleh pergi sesak nafas. Itu apabila anxiety bagi kepada panic attack. Ya. Okey, sebab itu kita kena kawal dan dengan beberapa teknik yang akan saya beri nanti supaya benda ni supaya anak-anak kita, terutama yang peringkat pembesaran level kanak-kanak dan remaja itu, menikmati hidup mereka tanpa mereka masuk dalam cerita kita. So biar mereka menikmati cerita mereka sendiri dengan penuh keseronokan, kenikmatan, tanpa ketakutan, kebimbangan dalam cerita kita. Itu cerita kita. So cerita kita biar kita alami sendiri. So jangan bawa anak kita masuk dalam cerita dan permasalahan kita. Nanti anak kita akan terjerat dalam keadaan itu, ya. Contoh paling mudah, saya ada satu klien saya ni dia ada satu fobia, iaitu fobia dia ialah dia takut kepada moskot. Jadi bila saya tanya balik, dia menggunakan penglihatan neo CBT. Masa di sekolah, dia pernah nampak satu moskot besar naik ke pentas dengan muzik dum 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 dum. Lepas tu moskot tu pun dia takut. Lepas tu moskot tu turun ke bawah, ambil dia, peluk dia, dia menangis, dia meraung, dia menjerit, cikgu-cikgu semua gelap.
tengok dia, ya. Masa tu umur dia dalam tingkatan darjah 2 dan darjah 3. Setiap hari tu dia ada satu fobia, iaitu dia sangat takut maskot. Jadi kalau dia pergi pasar raya, dia tengok orang potong tengok clown sebagainya, dia berdebar-debar, dia takut. Jadi bila dia takut, dia selalu cerita pada dia pergi pasar raya, dia nampak maskot, mak takut maskot tu. Risau, jangan, maskot tu jahat. Takut je, bimbangnya. Maskot tu tak cantik lah. Dia jahat, nanti dia buat apa-apa pada kita. Jadi dia cerita pada anak dia pamerkan ketakutan dan emosi dia, pemikiran dan perasaan kepada maskot itu berhari, bertahun, berbulan. Dia kata akhirnya anak dia yang ada umur 5 tahun tu nampak maskot menjerit. Sama berlaku macam dia. So kita jelaskan. So inilah yang perlu kita atasi, macam mana masalah kesihatan mental diturunkan. Inilah yang dikatakan inilah macam mana DNA diwariskan. DNA diwariskan bukan daripada genetik. Itu ada kajian yang sangat tipis, ya, untuk mengatakan tu. DNA yang sebenarnya ialah kita mewariskan kepada ahli keluarga kita melalui cara kita berfikir yang salah kepada anak kita, emosi, ketakutan kita wariskan kepada ahli keluarga kita, dan perbuatan kita, tindakan kita, marah kita, sakit kita turunkan kepada anak kita, dan akhirnya anak kita akan mewariskan masalah kesihatan mental kepada ahli keluarga kita. Ya, begitu juga dengan masalah kesihatan mental lain. Sebab tu kalau kita lihat satu kes dulu, satu artis Korea Selatan, dia bernama Suli tu, dia seorang artis yang sangat terkenal, dan akhirnya dia mati bunuh diri. Selepas dia mati bunuh diri, lepas tu tak lama lepas tu ada seorang kawan baik dia mati bunuh diri juga, artis juga. Jadi kalau kita lihat bagaimana kawan baik dia boleh mati bunuh diri, ialah kerana mereka kawan baik. Bila kawan dia buat satu perkara yang negatif, dia melihat, maka dia dapat idea. Bila dapat idea, maka dia akan buat benda yang sama. Sebab tu dalam mental health, jika ada ahli keluarga kelantangan, self harm, ya, ataupun mati menggantung diri terjun bangunan, maka jika ada ahli-ahli keluarga yang ada ciri yang hampir sama, so kita kena berhati-hati, kerana dia boleh melakukan tindakan yang serupa seperti ahli keluarga itu, kerana dia tak dapat idea bagaimana untuk bertindak dan melakukan apabila menghadapi masalah yang hampir sama dengan itu. Okey, Tuan Roslan, setakat ni okey, boleh? Dalam musim ini, Prof, dalam musim kita punya pandemik COVID-19, saya rasa bukan saya, seluruh dunia, dan masalah global, kita tengok ramai yang hilang pekerjaan, kemudian rumah tangga berantakan. Jadi yang kedua tadi saya nak fahami masalah kesihatan mental yang dialami dengan senario pada hari ini, dengan tekanan hidup yang boleh Prof jelaskan sikit. Okey, so pada era pandemik ini, masalah kesihatan mental memang semakin meningkat dengan banyaknya. Dan peningkatan itu bukan sahaja pada peringkat Malaysia, tapi dunia. Sebab itu dalam profesion menolong seperti psikiatris, kaunselor, psikologi sebagainya, mereka akan mengatakan bahawa mereka mendapat peningkatan yang banyak dalam kes-kes stres, kes-kes mental health dan sebagainya. Itu bukan trend Malaysia, itu trend dunia. Sebab tu jika ada pengamal perkhidmatan menolong, mereka mengatakan kes semakin berkurangan semasa pandemik, itu saya tak faham apa yang berlaku, kan? Kerana kes memang meningkat. Maksudnya kita kena turun padang, kita kena bantu. Sebab tu masa era pandemik, jika ramai orang duduk di rumah, ya, tak keluar rumah, ya, tak jumpa dengan orang, dan dengan berita-berita televisyen yang terlalu highlightkan benda yang negatif, highlightkan tentang kematian, highlightkan tentang kluster baru, zon dan sebagainya, dia telah memenuhkan minda kita dengan terlalu banyak benda-benda negatif, dan akhirnya yang kita bina diri kita adalah ketakutan. Dan akhirnya ketakutan tu akan menyebabkan kita takut dengan diri kita sendiri, takut nak keluar rumah, takut dengan orang luar, takut dengan suasana tak selamat, dan OCD pun akan meningkat, terlalu lap, sikit-sikit sanitizer tangan, cuci tangan. Dan saya ada satu kawan, dia satu pensyarah di sebuah institusi pengajian.
kerana terlalu takut kepada PKP pertama yang 3 bulan yang tahun lepas tu, ya, dan dia pula ada sejarah ahli keluarga yang suspek, dan akhirnya dia sangat takut. Sesiapa saya datang ke rumahnya dia takut. Dan ketakutan tu, dan satu sifat dia ialah dia hari-hari dia akan lihat berapa statistik kes, dia akan lihat berapa kematian, dan dia akan tunggu secara langsung kes tu. Jadi benda tu bukan berlaku sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Dia berlaku berhari-hari, berbulan-bulan, dan akhirnya dia mendapat satu perasaan anxiety, traumatik, dan dia mendapat masalah sosiofobia. Sosiofobia ialah dia tidak boleh keluar rumah. Dia hanya duduk di rumah. Dia keluar di rumah walaupun di ruang tamu saja, di laman rumah, jantung dia berdebar-debar, tangan dia shaking. Masa saya buat kursus, saya panggil dia datang, dia pergi, dia tengok, dia kata student tak pakai mask, tangan dia berdebar-debar, tangan dia shaking, jantung dia berdebar, dia balik rumah. Maka dia tak datang, dan akhirnya dia ada masalah untuk mengajar dalam kelas kerana dia ada satu penyakit kesihatan mental, iaitu dipanggil sosiofobia. Itu takut dengan orang ramai dan takut dalam kelompok yang ramai, dan ketakutan ini adalah luar biasa, di mana jika terlalu takut itu sampai dia boleh sesak nafas, dan dia boleh panik, dan dia boleh pengsan kerana ketakutan. Berpunca dia ialah ketakutan kepada virus yang dibina dalam pemikiran. Okey, jelas Dan bila dia tak memahami benda ni nanti, dia akan bagi tahu anak dia, bagi tahu ahli keluarga dia, nanti anak dia akan bermasalah macam dia. Sebenarnya pandemik ini, masalah ini satu hari nanti dia akan hilang. Mungkin lagi 6 bulan, lagi setahun dia akan hilang, manusia akan kembali kepada biasa, normal. Tetapi jika dia ada masalah kesihatan mental kerana pandemik ini, maka masalah tu mungkin tak hilang. Mungkin akan kekal 10 tahun, 20 tahun atau seumur hidup dia nanti. Sebab itu yang paling penting ialah penjagaan kesihatan mental kita berbanding dengan masalah pandemik virus ini dan sebagainya yang telah menyebabkan ramai orang mengalami masalah kesihatan mental. Okey, boleh